Saya tidak nampak. Saya tidak nampak saya lah. Haha, Assalamualaikum. Alif, Ha. Okey. Dah boleh mula. dah boleh mula dah? Dah live? Boleh. Alhamdulillah, syukur. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Hendaknya ayo parking dulu tepi jalan. Mari kita mulakan majlis yang sangat best ni. Walaupun di mana saja anda berada, di dalam kereta ke, di dalam komuter ke, di office ke, yang penting majlis ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ketika berada dalam majlis ilmu, para malaikat akan turun bertindan-tindan, berimpit-impit, kerana suka dan cintanya. Dia ada sedih malaikat ni, saya rasa dia memang suka je kepada ilmu ni, jadi dia turun berkumpul ramai-ramai. InsyaAllah di mana saja kita berada, bayangkan malaikat datang terus mendoakan kita. Okey, syukur. Okey, baik, saya dah nampak anda semua. Alright, Nur Hidayah, Dr. Tunggu ingat jadi Nur Hidayah. Jadi, kita mesti kasih jadi. Sebab tadi kita ada technical upgrading. Kita tengah buat technical upgrading tu. Alhamdulillah sekarang dah okey. Jadi bolehlah kita live sekarang ini. Sambungan live 2.0. Siapa yang itu join dengan kami ketika live 1.0? Versi pertama itu. Hari Selasa. Boleh angkat tangan sikit? Sampai sedang menonton bersama kita sekarang ni. Nurul Aini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Nurlinda, apa khabar? Saleha, sihat syukur. Baik, boleh share tak? Boleh tengok berapa ramai lagi yang join kita. Nurli, apa khabar Nurli? Masya Allah. Nur Hidayah, okey, bagus. Daya ada join yang first class hari tu. So kita nak join kelas kedua hari ni, 2.0. Fear 2.0. Okey, Alhamdulillah Lizam dapat hadir ya. Harap-harap ceria. Boleh nampak kan enggak video saya? Terima kasih Saleha. Boleh tag kepada grup-grup yang anda ketahui, komiti-komiti di contohlah macam penduduk komuniti Bangi ke, ataupun komuniti taman perumahan sekian so and so, boleh kongsi. Nurlinda, baik, bagus. Salihah join versi pertama dan watch party. Terima kasih. Okey, sebab hari tu kita buat revision sikit kita buat revision. Kalau you guys ingat lagi kelas hari Selasa hari tu, Abang Adam ada mention pasal, ingat lagi tak Abang Adam lukis gambar list prinsip 1 hingga 5. Kemudian Abang Adam ada kongsi gambar raja kitaran kepala, ada gambar muka orang tu kan, ada satu kitaran tu. Satu lagi Abang Adam ada bagi tahu dari kita daripada unconscious incompetent nak ubah kepada unconscious competent. Daripada tak tahu benda, tak tahu apa pun kita tahu, jadi kita secara tak sedar kita tahu semua benda. Alhamdulillah, itu kita nak. Okey, kita share lagi insyaAllah, barulah kita boleh sedap panggil Abang Adam kan. Ilmu mahal ni, ilmu ni, sebenarnya saya katakan kepada anda, business and life coach ni, you guys nak dapatkan business and life coach ni kadang-kadang bukan satu benda yang orang-orang kita mampu. Maaf saya katakan, orang kita jarang untuk spend keperluan untuk pergi life coach punya seminar. Dia normally kalau mereka-mereka yang ada jawatan tinggi, jadi jawatan yang lebih pada leadership and management, company will invest on them untuk pergi kepada kelas-kelas yang sangat costly seperti leadership ni, ataupun mereka-mereka yang buat bisnes. Mereka-mereka ni sajalah yang biasanya memenuhi kerusi-kerusi untuk program-program business and leadership coaching ni. Di coaching ni memang Abang Adam ni memang ada certification, layak untuk train dan terlatih lah. Bukan simply mengaku dirinya sifu. Setengah orang tu mengaku dirinya
coach padahal tak ada certification pun. Bila minta apa certification awak? Angah-angah, tak tahu apa nak jawab kan. Jadi yang ini sahih lagi nyata. Alhamdulillah you guys sangat beruntung Allah izinkan ya. Ini dengan izin Allah. Allah izinkan petang ni saya berada di luar ni hujan rahmat mengiringi kita semua. Mudah-mudahan Allah nampak kita buat semestinya. Sebelum kita mula, apa kata kita sama-sama hadiahkan umul kitab Al-Fatihah buat seluruh umat manusia, tak kira Islam ke, yang belum Islam ke. Minta Allah beri kita taufik dan hidayah buat ibu ayah kita, buat diri kita, anak-anak isteri kita, dan semestinya buat Nabi Muhammad SAW. Kita hadiahkan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, syukur. Saya nak tanya ni, quiz. Siapa ingat lagi berapakah jenis fear yang Abang Adam nyatakan hari tu? Siapa ingat lagi? Revision ya. Siapakah ingat lagi apakah jenis fear? Abang Adam tulis dengan senarai tu ada 1, 2, 3, 4. Aku dah bagi tahu tak berapa banyak kan. Ada titik sampai bawah tu. Lepas tu Abang Adam sebut secara ringkas ada beberapa fear, tapi hari ni kita nak fokus pada fear yang lain. Cuba bagi tahu berapa ramai yang you guys ingat. Okay, Nur Azura kata nak share my personal experience. Hari tu ada join NLP kelas luar tapi tak berapa faham. Dalam hati doa sangat supaya bonda dapat adakan perkongsian tentang NLP ni dari segi Islamik. Masya Allah, Allah makbulkan. Syukur. Saya sangat yakin bahawasanya adanya kelas ataupun sesi dengan Abang Adam ni adalah kerana keberkatan doa-doa orang ikhlas seperti anda semua yang berharap inginkan sesuatu perubahan, yang berharap inginkan ilmu. Maka Allah izinkan hari ni kita berjumpa dengan asbab, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang hebat, kita tetap makhluk Allah. Kita hanyalah jambatan antara ilmu Allah dan untuk mengenal Maha Pencipta. Jadi yang hebat hanyalah Allah. Jadi sambil-sambil kita berkongsi ilmu ni, saya nak harap semua orang berselawat dan zikirlah kepada Allah. Andai kata sepanjang proses kita belajar pertandingan dengan Abang Adam, ada ilmu-ilmu yang baik, ucapkan Alhamdulillah, cakap Subhanallah, puji Allah. Berikan segala pujian tu kepada Allah ya. Baik, ada 6. Ada yang kata 5. Betul, Ayuni Fatihah memang ada 6. Harap-harap betul lah sebab buku saya tercicik kat dalam beg satu lagi. Tapi saya tahu memang 6. Saya ingat lagi saya tulis. That's why pentingnya menulis. Hari ni saya memandu, harap-harap boleh ingat lah. Kena menggunakan otak magic pula hari ni. Jadi kata 5, tak salah, tapi mungkin kita dapat minta bantuan daripada Abang Adam. Assalamualaikum Abang Adam. Waalaikumsalam. Sihat Abang Adam? Sihat, alhamdulillah. Tali kat mana ni? Saya berhenti sekejap di tepi highway. Selamat InsyaAllah selamat Saya nak mulakan dulu, nanti sambil-sambil dengar, sambil-sambil macam ibarat saya mendengar radio lah, saya memandu sambil dengar Abang Adam. Masya Allah. Yang busy alhamdulillah. Mencari keberkatan waktu. Ya Abang Adam? Mencari keberkatan waktu, tak berhenti Alhamdulillah. Allah izinkan Abang Adam. Alhamdulillah, tahniah. Ini rezeki, nak ucapkan terima kasih pada Abang Adam lah. Kalau tidak mungkin saya memandu mungkin dengan lagu sia-sia menerawang kan. So apalah artinya. Jadi terima kasih harap Abang Adam kongsi. Okey, betul. Atika Rizzi tulis ada 6. Masya Allah. Syukur. Ambil nota. Sendiri, pandangan orang lain, pengambilan langkah pertama, kegagalan, kesusahan dan uncertainty dan competition. Masya Allah. Very good. Sangat-sangat bangga tengok ni. Tolong ambil nota ya semua, ambil pen, ambil kertas, tulis. Dan hari ni Abang Adam, kita nak fokus kepada 2 jenis lagi ketakutan. Abang Adam harap sesi kali ni Abang Adam serahkan pada the floor to ask any questions lah. Sebab apa yang Abang Adam nak fokuskan pada hari ni ialah konsep dan juga principle guidelines. Sebab hari tu kita touch basics. Today Abang Adam nak go through one more round supaya dia jadi unconscious competence. Yes, unconscious competent. Kita nak semua kat tingkat 4 ingat guys kita semua nak masuk ke tingkat 4, betul. Yes. So that bila kita dah faham putaran kita punya emosi tu datang daripada mana, tak kisah emosi yang kita kata fear ke, emosi yang sadness ke, emosi guilt ke, emosi marah ke, prinsip guideline itu tetap sama.
Jadi Abang Adam nak kongsi balik slide hari tu untuk kita punya renungan bersama supaya kita simpan this putaran ini supaya dia menjadi kita punya unconscious competent. Okay? Unconscious competent. Okay. Tutup mata pun dah boleh nampak dah semua graf lukisan Abang Adam tu. Dia nak macam tu. Benda kita pasak. Okay. Apa kata Talib cari tempat yang betul-betul dulu? Saya dah berdebar ni tengok Talib ni. Jangan Abang Adam. Okey. Sebab saya dah ada perancangan waktu. InsyaAllah saya dah susun waktu dengan cantik. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay. Don't worry. Okay. Don't worry. I'm fine. Ya, insyaAllah dah sampai destinasi InsyaAllah dah menghampiri insyaAllah. Don't worry. Okay. So, okay, Abang dah start boleh Boleh. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat kita yang sudi menonton, ada dalam 400 orang. Syukur pada Allah. Kita doakan majlis ilmu kita ni menjadi keberkatan kepada kita semua dan dipuji oleh semua malaikat insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Okey, jadi tanpa membuang waktu, Abang Adam terus share slide ni supaya kita semua dapat melihat putaran daripada fikiran kepada hasil dan results. Okey? Baik. Kalau dah nampak, sila beri feedback supaya Abang Adam tahu yang kita dah nampak slide ni. Okey, alhamdulillah. Nampak. Okey guys, jadi kita nak fokus kat bahagian emosi kan. Jadi semua ingatnya bahagian fikiran dia berpunca daripada fikiran kepada sistem kepercayaan. Abang dah sentuh bahagian ini, tak perlu nak pergi detail pada petang ni. Cuma kena ingat belief ni ada dua jenis belief yang empowering ataupun belief yang memperkasakan ataupun belief yang menjatuhkan. So kita nak pilih mana? Kita of course nak pilih belief yang memperkasakan atau membangunkan kita kalau kita nampak kat sini kan, satu bermula daripada fikiran, kedua sistem kepercayaan, ketiga emosi, tindakan, actions, akhirnya sekali iaitu hasil dan juga results. Jadi bila mana kita mempunyai negative results ataupun hasil yang negatif, kita kena audit balik setiap tindakan kita. Kita punya action plan ataupun lebih dikenali sebagai habits kita. Kita punya emosi, kita punya sistem kepercayaan. Jadi apa yang Abang nak sampaikan kat sini kepada sahabat-sahabat semua, daripada 1, 2, 3, 4, 5 perkara ni, 2 perkara yang kita tulis kat sini ialah perkara yang kita tak nampak dengan mata zohir ataupun fikiran and the sistem kepercayaan. 2 perkara ni kita tak nampak sebab dia ialah under kita punya unconscious mind ataupun dipanggil setengah orang sebagai subconscious mind, minda separuh sedar, minda tak sedar. Jadi kita nak bila dia bukan benda yang zahir ataupun benda yang kita tak nampak dengan mata kasar, maksudnya dia telah tersemadi daripada kita punya progress in life, daripada 0 to whatever age yang kita ada sekarang lah. Dan seperti yang adik Talib dah cerita hari tu, Abang Adam pun dah cerita bagaimana wujudnya imprinting kita. Bermula daripada 0 to 7, kita mula mencari role modeling daripada 7 ke 14 dan seterusnya socialization. Jadi setiap peringkat zone ini, kita telah pun mengambil thoughts, kita melihat, kita mendengar, kita model. Jadi semua stay dekat sini sebagai kita punya sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan ini memang benda yang tak nampak langsung guys. Jadi tujuan kita buat proses ni, Abang Adam nak kita semua ingat, tugas Abang Adam kat sini ialah untuk menyatakan proses yang wujud. Proses yang wujud dalam kita mengenal diri kita. Kenapa kita mempunyai emosi macam ni? Kenapa ada kalanya kita happy? Kenapa ada kalanya kita down dan sebagainya. Jadi bila mana in the future katakanlah kita mempunyai isu-isu seperti ni lagi, kita tahu apa yang kita kena audit. Jadi seterusnya kita kena tengok sistem kepercayaan dan juga thoughts. Jadi saya nak semua sahabat-sahabat kita hafal kita punya putaran ni. So ingat, benda yang tak nampak ialah 2 perkara ni, fikiran, thoughts dan sistem. Sebab emosi ni kita lakukan, betul tak Talib? Kita tunjuk kalau kita happy, kita tunjuk kalau kita tak happy. Dan ada kalanya kalau wujudnya kekesalan kita ucapkan, jadi benda tu akan nampak. Tindakan of course dia sangat-sangat zahir. Of course kalau tindakan yang baik menghasilkan result yang betul.
Jadi dalam kehidupan kita, kita guna formulasi ini. Bila mana kita ada hasil yang negatif, kita tengok balik semua ni. Terutamanya kita punya fikiran dan juga sistem kepercayaan. Jadi daripada 6 fears yang sahabat-sahabat kita telah summarizekan tadi, kita nak audit 6 perkara ni, kita tengok balik sistem kepercayaan kita. Kita punya fikiran, thoughts. Dan mungkin ramai bertanya-tanya, ada sahabat kita bertanya kat sini, adakah, tak apa, Abang Adam tengok Talib drive. Okey. Tapi Abang Adam, saya nak minta tolong ataupun nak minta kerjasama dengan kawan-kawan kita yang sedang live yang 400 ni. Ya. Alif berharap mereka semua boleh mencatat semula apa yang Abang Adam katakan di dalam ruangan komen. Supaya apa? Bila tulis, biasanya kalau Talib tulis, Talib ingat. Jadi you guys, contoh Abang dah nampak nota Abang Adam ni, bila dia cantik terkesima, kita pun tunggu je kan what's next. So kita kena ambil nota. Dan Abang Adam dah bagi jadi cantik, kita tolong tuliskan. Tuliskan semula, satu apa daripada fikiran. Next kepada belief system. Ketiga kepada emosi. Ya, betul. Keempat pada action dan terhasillah satu perkara itu. Jadi nak macam tu lah. Jadi siapa yang boleh tolong ambil nota sama-sama, sebab nanti saya pun nak revision balik. Jadi saya boleh nampak tulisan. Ya, betul. Sangat-sangat tepat. Nanti insyaAllah Abang Adam akan post dekat kita punya Abang Adam punya page lah. Sebab tu niat ni ialah supaya kita tengok balik. Sebab kita tak nak sentiasa kita nak macam kita cakap hari tu ada fear tentang relationship. Kita akan berpaut pada makhluk. Betul tak? Jadi bila kita tengok lagi kita punya orientation, kita punya our own physiology yang Abang Adam tunjuk ataupun psikologi kita ni, kita tahu nak buat apa dulu. Kita tahu kita nak audit. Dan ingat kita cerita hari tu kan Talib kan, orang yang paling berjaya dalam hidup ialah orang yang kenal diri dulu. Bila dia kenal diri dia akan kenal insya-Allah pencipta dia. Ya, maka akan melihat kebesaran penciptanya. Betul tak? Jadi untuk kita nak ke depan dalam hidup, untuk kita melihat potensi hidup kita, untuk kita mendapat potensi hidup kita, melihat bakat-bakat kita tengok kita punya emotion state kat mana-mana episod kehidupan lah. Apa yang kita bincangkan khususnya pada hari ini ialah tentang fear. Adanya tatkala kita mempunyai perasaan sedih, adanya tatkala kita mempunyai perasaan marah. Semua tu kita kena raikan melalui audit kita punya 5 perkara ni. Boleh sahabat-sahabat semua ya? Kalau dah faham, show me thumbs up so that saya boleh stop sharing dan saya akan pergi ke bahagian seterusnya lah. Thumbs up. Tekan button thumbs up tu ataupun cakap OK. Reply OK. Dan satu lagi Abang nak cerita ni sebab satu lagi Abang nak cerita secara ikhlasnya, apa yang kita dapat ni semua daripada Allah. Ilmu-ilmu ni dibuat oleh ramai pakar minda, neuroscientist dan sebagainya. Jadi semua ni ilmu Allah kan. Jadi bila kita dapat yang baik, kita share pada yang baik. Kita share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sangat penting kan, seperti yang kita cerita hari itu, kalau kita nak melihat perubahan secara jamaknya, kita tak boleh just keep for ourselves. Satu. Kedua, kita dah dapat ilmu ni, kita kena practice. Jadi sangat penting untuk jadikan sebagai unconscious competence supaya untuk waktu-waktu terdekat nanti bila kita ada topik yang baru, kita akan go back kepada fundamental ni. Boleh ya? Betul, boleh Abang Adam. Okay, so Abang Adam akan stop sharing. Boleh ya, supaya macam feedback. Kali ni suka tengok muka pula Ini muka Abang Adam. Okey, tak apalah. Tak tengok muka kita. Allahu Akbar. Okey, jadi jadi Abang Adam nak juga summary daripada sahabat-sahabat kita yang tengah menonton ni. Apakah 3 perkara yang 3 tips ringkas yang Abang Adam bagi untuk kita overcome kita punya isu-isu sebagai fear dan emosi-emosi lain yang negatif ni? Apakah cara-caranya supaya Abang Adam nak tengok kat mana kita sekarang sebelum pergi ke bahagian baru Abang Adam tanya apa? 3 cara untuk kita? 3 tips ataupun step by step proses yang Abang Adam cerita hari tu untuk kita overcome kita punya fear ataupun any negative emotions. Overcome the fear. That's right. Okay. Memang ada 3 perkara. Okay. Siapa dapat? Siapa copet? Siapa boleh bagi jawapan yang tepat?
Bagus. Cuba tengok balik Bagus. nota. Bagus. Puan Nurlinda Jamal, beliau mengatakan reframing, Masya Allah. I think she really took the notes. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Act smart and impact. Very good. Tahniah. Okay, jadi saya akan sambung. Bila mana kita Abang ada cerita hari itu, untuk kita reframe kita punya emosi yang sangat negatif ni kepada emosi yang sangat powerful ni, kalau kita ikut balik putaran tu, kita kena ubah thoughts dan kita punya belief, betul tak? Dan kena faham, belief ni ialah terbentuk secara langsung daripada thoughts. Dia bukan wujud daripada dia sendiri, dia datang daripada thoughts yang telah timbul ataupun accumulate beratus-ratus thoughts yang datang pada kita ni pada setiap waktu. Ya. Baik. Okey, jadi kalau kita nak reframe kita punya emotion yang kita cakap 3 step tadi kan, step pertama ialah reframing, kedua yang kawan kita sebut tadi ialah mencari plan contingency ataupun mencari the worst case scenario lah Talib dalam bahasa business lah, worst case scenario kan. And then lepas tu yang ketiga, just do it ataupun action plan seperti Puan Nurlinda cakap tadi, menggunakan konsep smart dan impact. Very good. So sekarang ni saya nak tanya, bila kita kata kita nak change daripada emotion negatif kepada positif ni, itulah first step. Tapi kalau kita fikir dengan menggunakan menggunakan kita punya formulation tadi, kita kena ubah kita punya thoughts dulu, betul tak Talib? Kita kena ubah belief. Dan seperti ada seorang sahabat kita yang bertanya, adakah belief ni boleh berubah? Masya Allah boleh. Itu yang dinamakan jihad dalam hidup ni. Kalau kita ikut apa yang kita dulunya of course life is about journey, right? Journey of progressions kan, journey of kita nak jadi baik. Jadi memang boleh, alhamdulillah boleh ya. Caranya ialah pertama, kita kena sentiasa aware kita punya thoughts. Dari mana datangnya thoughts setiap hari, yang seperti yang kita maklum, thoughts ni tak datang dengan beribu-ribu thoughts dalam any point in time, dari segi saat ke, dari segi minit ke, jamnya. Jadi kalau kita yang dah berpuluh-puluh tahun ni macam Abang Adam ni, kan bayangkan macam-macam keladak yang masuk kat kepala otak. Betul tak? This is common, kawan-kawan semua. This is common. Jadi kita punya tugas sekarang ni, kalau dulu kita tak tahu benda ni, kita boleh kata, oh tak apa, saya nak baca benda negatif, saya nak baca social media, saya nak baca tentang benda-benda yang mencanang pasal manusia mengumpat dan sebagainya. But you know, whatever yang you tengok sekarang ni, dia akan memberi impact pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Dia akan memberi impact pada diri sendiri dulu. Jadi thoughts kita tu kita kena audit dulu, kita kena ubah. Jadi Abang Adam ada bagi tips pada Talib hari tu. Ingat tak Talib, apa cara-cara kita nak ubah kita punya thoughts dan juga belief? Bersyukur, betul. Ada beberapa steps yang Abang Adam bagi, dan seterusnya ada beberapa soalan Talib hari tu. Tak apa, Abang Adam ulang. Salah satunya Abang Adam kata, bila kita dah sentiasa reactively kita dapat thoughts, ada yang kita sedar, ada yang kita tak sedar. Betul tak teman-teman, sahabat-sahabat semua? Jadi sekarang kita nak proaktif untuk menjana thoughts yang baik-baik. Salah satu caranya Abang Adam kata hari tu ialah membuat journal. Kehidupan, membuat refleksi kehidupan, dan pada yang mempunyai kreativiti, contohnya orang yang pandai melukis, orang yang pandai mengumpul gambar-gambar, start doing vision board. Vision board salah satu konsep yang mana kita boleh letak gambar-gambar yang menjana positive thoughts, positive belief systems. Okay? Okay, ada tak? Abang Adam minta maaf tanya. Adakah boleh. Abang Adam tunjuk yang 10 tahun Abang Adam pakai tu, dalam situ juga Abang Adam letak gambar? Okey. Tak, itu ialah untuk tulis. Tulisan tu untuk Abang Adam proactively menulis semua muhasabah diri tentang itu adalah journal ya. Journal dia ada journal dia ialah tentang reflections. Jadi Abang Adam, kita ni kalau kita buat reflection tentang diri kita, apa yang kita buat betul semalam, apa yang kita buat tak betul semalam, dia menjadi satu konsep reflections. Kalau orang yang introvert ni suka buat benda-benda macam tu, Abang Adam ni introvert tapi tak rajin macam kebanyakan introvert. Jadi Abang Adam bila tahu konsep ni, I memang bangun awal, I do that for few years.
Yeah, I do that for a few years. So bila you write down your thoughts yang wujud semalam, contohnya ibarat kita buat accounting audit lah, Talib, kita nak audit the financial year kan. Apa kita buat? Kita berbalik kepada sejarah 1 tahun, betul tak? History data. History data. Therefore, your thoughts ni kan, you punya belief system ni terbentuk daripada thoughts. Of course, you want to audit kenapa your life is like this? Apa benda yang betul? Apa benda yang tak betul? Do you remember the story of me brother kat depan Kaabah? I tulis kenapa wujudnya my issues in my past, kenapa adanya anger Abang Adam semua ni. Abang Adam tulis. Literally Abang Adam tulis. Dan Abang Adam mencari ibrah kenapa wujudnya benda-benda tu. Dan kita kena muhasabah diri. Yeah. Pasal Abang Adam tulis tu, you tulis dengan very detail yang menggunakan smart dan impact, itu antara objektif yang kita capai. Tapi bila menulis tu, adakah kalau the thought is still the same, perasaan yang kita nak tulis perasaan negatif tu ke, nak meraihkan perasaan negatif tu, atau we going to convert? Katalah saya marah dengan keluarga saya sebab mereka buat saya begini, for example Okay. Contoh. Yeah. So should I jot down dia apa ni, otherwise, seperti alhamdulillah saya dah mampu memaafkan so and so, keluarga saya sekian-sekian, kerana mereka ketika itu mereka tak tahu atau mereka tak ada hidayah, mereka tak betul lah. Mashallah, it's a very good question. I'm going to answer it with few points lah ya. So this also will answer Talib punya soal, Talib punya fear tentang diri sendiri dulu. Remember yesterday we talk about there's a many type of fears, right? One of it is actually fear to yourself, right? Dan fear to yourself ni datang daripada semua ni lah, daripada kita punya self talk ni. Okay, self talk untuk kita punya perasaan tentang siapa yang membuat kita macam tu. Kita mungkin pernah dizalimi, kita pernah mungkin mempunyai episod-episod kehidupan yang sangat-sangat hitam, you know. Jadi benda tu, the reason you tulis, it is not to go back to your past. The reason you tulis benda tu untuk melihat ibrah dia. Why do I feel that way? Okay. So you write down dulu semua yang negatif dulu, then go back one by one and check kenapa saya mempunyai feeling marah, kenapa saya mempunyai feeling kesal, kenapa saya mempunyai perasaan malu. Boleh tak Abang Adam bantu saya? Saya bagi satu contoh. Boleh. Benda ni baru. Kami baru mungkin Abang Adam dah buat 10 tahun. Abang Adam dah biasa. Okey, katalah benda ni baru pada saya. Contoh saya ada dendam pada seseorang, pada ahli keluarga saya lah. Yes. Wow. Masya Allah. Kita boleh ingat kan? Okey. Pada ketika itu so and so telah marah saya dengan perkataan yang sangat negatif contohnya. Sangat negatif di depan orang ramai, mengatakan bahawasanya ayah saya adalah seorang yang sekian. In which pada masa yang sama saya pun berdendam pada ayah saya. Memang dia pun dia dah contoh. Jadi saya apakah perlu macam saya tulis details tu, siapa so and so yang mengatakan begitu, dan saya dendam kerana apa, saya kena tahu kerana apa saya marah, kerana perkataan tu mengatakan saya begitu. Begitu ke Abang Adam maksudkan macam tu cara menulis dia? Yes, partly. Let me explain a bit more further. Okay, baik. Tapi sebelum Abang Adam move forward, Abang Adam suka sangat nak quote quotation daripada ahli filosofi Rumi tu, sangat powerful. Abang Adam sangat sayang dengan dia sebab ilmu yang dia bagi tu Masya Allah Tabarakallah. Jadi I just read out to jadi semua yang mendengar ni kenal kan Jalaluddin Rumi ni. Jalaluddin Rumi. Ya, seorang yang sangat Masya Allah Tabarakallah. Beliau mengatakan the wound is the place where the lights enter you. Again, sorry. The wound, kelukaan kita, kelukaan yang kita dapat dulu daripada sejarah lampau, merupakan tempat kita menerima cahaya. Wow. Dia tak akan menjadi cahaya bila kita melihatnya dari segi negatif. Itu yang powerfulnya when you write down your feeling. Kita bukan nak mengimbau kenangan masa lampau. Kita bukan nak mengimbau kenangan masa lampau. Kita punya role sebagai hamba Allah ni ialah untuk tahu siapakah diri kita. The way you can do that is by questioning your intention, questioning your emotions, questioning your objective. Dan kita akan nampak satu persatu. Jadi berbalik kepada soalan Talib tadi, bila berlakunya episod negatif tu, you do not focus on
the other person. The focus should be you. Sebab the object yang kita nak ubah sekarang ialah diri kita. Okay, clear. Because remember the concept of circle of influence, circle of concern, kita tak mungkin akan able to kita nak ubah orang lain. Kita hanya mampu ubah diri kita. Dan kita dah tahu Stephen Covey mengatakan, kalau nak menjadi orang yang sangat hebat, you kena start focusing on what you can do, not what is your concern. Okay, dari konsep ni kita berbalik kepada sejarah-sejarah negatif ni untuk mencari ibrah. Ingat ujian ni adalah untuk menjadikan kita lagi hebat, Talib. Jadi kebayangkan Talib tidak mempunyai perasaan tu, Talib tak sedar yang wujud negatif tu, jadi makin lama dia mengumpul, kan? What we are doing right now is to audit those feelings, to reset feeling tersebut untuk kita mencari ibrah. Macam yang Abang Adam pernah kata sebelum ni, Abang Adam tak sure sama ada Abang Adam cakap dengan Talib ke ataupun in my own personal sharing. Yang Abang Adam kata, one of my perkara yang Abang Adam sentiasa tanya, why do I have anger? Kalau anger tu dia jadi sangat toxic kepada kita. Sampai tak boleh tahan anger, tak boleh nak kawal. Betul Talib. Sebab kita ni manusia. Dan memang kita dilahirkan dengan mempunyai emosi-emosi ni. Jadi tujuan kita ni ialah untuk kenal diri kita ni. Jadi bila Abang Adam audit balik diri ni, kan Abang Adam pernah cerita, I went to tanah suci tu. I write down literally all the feelings ni. Dan Abang Adam duduk seketika dan mencari ibrah. Apakah yang Allah nak Abang Adam belajar daripada episod ni? Okay. Sebab Allah tak akan bagi sesuatu perkara tu untuk sia-siakan kita tau. Itu Abang Adam punya principle. Itu Abang Adam punya belief. Allah tak akan menghantar musibah atau apa-apa untuk tidak mengajar kita untuk menjadi lebih hebat. So with that belief, Abang Adam audit. Apa yang saya nak mencari. Jadi apa yang Abang Adam dapat dengan ada seorangnya yang Abang Adam sangat marah, Abang Adam audit. Masya Allah, I am going to be a father soon. I'm going to be a husband soon. Masa tu Abang Adam baru memeluk Islam dalam 9 tahun lepas. Jadi masa tu Abang Adam tanya, if I want to be a father one day, what kind of father I want to be? Can I carry on being a father with this emotion? Faham tak? Jadi dia tak akan membantu. Jadi when I got the ibrah, Abang Adam cari, rupanya I think that episode was sent to me for me to understand dengan sangat detailnya tentang konsep kemaafan. You know? Boleh faham Okay, then eventually when I got the concept kemaafan tu, I changed the script of my life kepada something yang I want to have. So macam Talib ni hidup dalam bidang hiburan kan. You know lah, kalau kita nak buat movie ke apa-apa, kita nak cari skrip baru. Jadi Abang Adam tukar skrip yang sangat buruk tu kepada satu perkara yang sangat hebat untuk menjadi hamba Allah yang lagi dekat dengan Allah. Itulah cara-cara Abang Adam buat perkara tu. Sorry? Contoh Abang Adam, contoh skrip. Contoh skrip. Saya bakal menjadi seorang ayah yang akan memberi manfaat untuk melahirkan khalifah-khalifah di muka bumi ini yang akan kenal kalimullahmu, akan menjadi hamba yang bermanfaat untuk memberi kebaikan dan menjunjung agamamu dan sebagainya. So the emotion became very powerful, you know. So that's why contohnya macam Abang Adam ni, Yasmin kan dah start hafal kan. You know, and it all doesn't come by accident, Talib. It come from the intention. Kita punya intention, niat tu macam mana. Boleh faham Itu yang dinamakan sebagai skrip baru tu. Jadi kalau untuk yang tak mempunyai journal, tak apa, kita boleh buat skrip baru melalui gambar-gambar. Contohnya Abang Adam cakap tadi, kita letak vision board, you know. Vision board tu apa? Untuk orang yang kreatif, diletak kat tempat kereta, diletak dekat bilik air, diletak dekat dekat tempat tidur, dan boleh tambah dengan affirmations. Okey, boleh. Okey, ingat, semua ni hanya untuk membantu kita supaya kita punya thoughts yang kita ada sebelum ni dia dah mula reset. Okey, boleh faham semua kawan-kawan kita, sahabat kita semua? Boleh. Abang Adam, how long it takes untuk saya dapat rasa macam something changing? Okey. Something is changing, ya. Saya tanya balik Talib. Talib sekarang umur berapa? 40. Okey, pecah lubang. Tak kisah.
Okay, tak apa. Kita buat satu eksperimen secara seronok je lah. Kita buat ni untuk kita punya. Okay, so 40 years of your life kan? Right? So Ya, betul. sebulan kita ada 12, setahun kita ada Ada 12 bulan. 365 hari. Kita go back, okay, and then kita times dengan 24 jam. Kita times dengan 60 minit, times dengan 60 second. Masya Allah. You imagine, I pun tak tahu nak, ini nombor apa dah ni. 1 billion, 1.2 billion. So you imagine kalau 1.2 billion thoughts have entered your brain melalui diri sendiri, orang lain, buku-buku yang dibaca, cara sikap orang lain terhadap talib dan sebagainya, dia telah membentuk satu thought, belief system yang sangat kuat talib. Jadi kalau talib nak tanya berapa lama Abang Adam saya nak tukar ni, tepuk dada tanya selera. Jadi usaha yang Abang Adam suruh buat tadi tu kita kena kuatkan. Ingat the 70%. The 70% tu kena tambahkan. Jadi what I'm recommending to you Talib aggressively, proactively setiap hari buat journal. Instead of looking at all this history event, look at the ibrah, okay? Tulis balik skrip-skrip baru, okay? Then align with isteri supaya inilah kita punya vision dalam family. Contohnya inilah yang kita nak bagi belief system. Contohnya macam anak saya Yasmin tu, tak silap Abang Adam dia ada 25 belief yang dia ingat secara automatic. Abang Adam pun tak ingat honestly, mengikut turutan. Yang apa yang Abang Adam ingat nombor 8 ialah I love Quran. Wow. Boleh faham Jadi berbalik kita punya putaran tadi, ya. Beli macam untuk anak-anak. Okay, very good Abang Adam. I can see things are spending. I can see now what should I do. Tanya. I know what. Now I know. Tu daripada unconscious. Sekarang ni I rasa I conscious. Dah tahu I nak upgrade apa. So Abang Adam dah bagi tahu. So I have to discuss with my wife. For myself I can buat. For my wife. And then my kids. So I tak pernah buat apa yang prinsip yang Abang Adam cakap ni lah. I just ada affirmation saja. I see. Tak apa, Abang Adam share sedikit tentang Abang Adam sikit lah. Minta maaf lagi sekali sahabat-sahabat kita. Tak ada niat apa-apa pun setakat perkongsian. Nak tahu contoh. Kami perlu contoh. Contohnya macam Abang Adam, sebab I came to the marriage with highest, Alhamdulillah good awareness lah. Maksudnya niat ni kerana apa? Bukan setakat nak kahwin, kerana nak untuk kerana Allah. Kalau ada zuriat kerana Allah, semuanya kerana Allah. Jadi sebelum perkahwinan tu, Abang Adam actually dah mula ada satu konsep untuk align expectation dengan sang isteri. Okay. This is me. This is the kind of person I want to be. This is the kind of family I want to have. This is the kind of children I hope they can be. So dengan adanya discussion seperti itu, kena ada sinergi 1+1 sama dengan 3, which means she has to be in the same level as well. So at that level, so bila kita dah setuju dan mula kita membuat plan tindakan, remember contingency plan, contingency plan tu untuk apa? Untuk sediakan kalau berlakunya perkara-perkara yang mungkin kita bukan takuti, tak mengikut takdir contohnya. Sebab ingat, kita ikhtiar. Kita sebagai hamba Allah, tugas kita lah untuk berikhtiar dan berusaha. 70%. Allah Maha Kaya, dia menghantar apa-apa insiden dalam hidup kita untuk belajar. Because remember Talib, my philosophy in life, my principle ataupun my belief is there is no failure in life. There is only feedback. Feedback. Okay. Yeah. Jadi I do not get immediately I don't get panic apa-apa easily because I go back to my principal guideline. That is how Abang Adam cuba manage my life lah. Jadi berbalik kepada soalan-soalan ni, kita kena rewrite all the history, kita tulis semua belief system. Contohnya masa anak-anak dekat dalam kandungan pun dah start baca Quran. Abang Adam pun kena improve dulu. I cannot berkhutbah tapi Abang Adam pun tak tahu baca Quran. That's why I go aggressively to my classes. Abang Adam belajar tajwid, and then I behave, I act according to what I preach. This is where 70% come about. So kalau Talib nak buat benda-benda ni, Talib dah tahu ada banyak sumber-sumber yang boleh dipakai, which is for example journaling, you do affirmation, cari value system ataupun belief system dengan isteri supaya benda tu boleh dijadikan sebagai belief system untuk family. Boleh follow so far? Boleh sangat-sangat. So I want to see our team, our friends yang live ni semua macam mana. Saya nak boleh baca komen. You guys boleh dapat catch up. Please bagi feedback. Tolong kawan-kawan semua boleh bagi feedback. So at least kita dah tahu dah apa kita nak buat. First buat apa, second apa-apa.
Alhamdulillah, okey. Okey. Dan dan hari tu Abadam ingat masa kita tengah cakap pasal affirmations, dream book, one of the things that you ask was very interesting. By the way, kita ada cakap pasal smart dan juga impact, betul tak? Ya, Remember, betul. bila you ada smart, dia menjadi kering tanpa impact. Impact ialah bahagian emotion. Okay, so when you have emotion, remember it strengthen your emotion. The first step, emotion, dia strengthen your emotion bila ada impact yang kuat. Okay. Ya, jadi smart tu sangat penting. Bila kita tulis semua ni, dia akan menjadi kenyataan insya-Allah kalau kita istiqamah dan sentiasa berdoa pada Allah. Ingat kita ni makhluk. Tugas kita ikhtiar dan berusaha, ya. Baik. Alright, jadi berbalik kepada kita punya soalan daripada Talib hari itu tentang hubungan tu. Remember you mentioned something like, kalau saya nak buat dalam journal saya ataupun dream book saya nak menjadi sekian-sekian, mempunyai 1 juta contohnya, nak memberi apa nama semua tu kan. Do you remember? Yeah. So those are part of your thoughts. Okay. You are injecting to your brain. Okay, and you want to proactively manage your emotion. Bila you ada tulis benda tu, ingat dia akan menghasilkan emosi yang baik. Tetapi you kena sentiasa tengok balik your thoughts tu dan sentiasa audit balik. Dan cara Abang tengok pengauditan ni, Abang ada dalam 5 proses ni. Abang nak share sekarang ni supaya ramai-ramai kawan kita yang dengar ni dia boleh tulislah ya. Kali dah sampai ke belum ni? Masya Allah. Sikit lagi. Kat mana sebenarnya ni? Nak pecah rahsia kat Subang. Nak pergi mana tu? Lagi belajar ilmu marketing sikit, very technical. Saya dah pernah belajar dulu. Okay. Jadi ada perubahan sikit. So ada glitch sikit on my thing. So I tak jumpa jalan dia. Jumpa tu guru lah. Masya Allah. So berbalik kita punya putaran, first thoughts, and then kita ada emotion, kita ada habit, kita ada results, and result yang baik menentukan semua yang lain tu baiklah. Jadi bila Talib mempunyai niat, contohnya nak mempunyai sekian-sekian financial contohnya, itu ialah niat. Adakah setakat niat ataupun thought saja cukup untuk kita mendapatkan hasil? Of course not, right? Sebab dalam perkara keempat tu ada action plan, Talib. Dia kena berusaha, okay? Jadi ramai sahabat-sahabat kita mungkin rasa benda tu something yang magic. Bagi Abadam rasa macam angan-angan mak jenin sikit lah bila kita mempunyai satu niat yang cantik macam tu tetapi tak datang dengan usaha ataupun ikhtiar, dia tidak membawa hasil. Baik. Okay. Jadi suka Abadam nak go through the 5 principle of kejayaan yang Abadam amalkan kepada semua sahabat-sahabat kita yang tengah live ni. Jadi sahabat-sahabat kita semua, tolong kalau dapat ilmu ni, please use it for yourself. Share kepada orang tercinta, mungkin suami, mungkin anak-anak ke yang dah remaja, ataupun even yang bawah 7 tahun. Sebab I do that. Sometimes Abadam just talk to Yasmin ni macam dia ni budak besar je. Yasmin umur berapa tahun? Dia 6.5. InsyaAllah November nanti 7. Oh, Masya Allah. Itulah Abadam, cuma tengok kawan-kawan kita yang komen ni banyak sangat tanya tentang dia nak terlepas nota, terlepas cerita kan, macam mana dia nak dapatkan knowledge-nya apa semua ni Abadam. Sempat you tengok masa driving ni. Saya tak tengok. Betul memang saya tak tengok, tapi saya nak beritahu kat mereka yang kita live ni, minta maaf kita tak boleh kekalkan sebab kita akan letak di dalam YouTube Abang Adam. So nama YouTube Abang Adam pun sama, Adam Chandran, ATDAEM. So kita akan letakkan di situ nanti. So those yang nak dapatkan nota apa yang Abang Adam kongsikan, boleh pergi ke IG, kemudian lepas ni boleh pergi ke YouTube Abang Adam. InsyaAllah, mudah-mudahan kita boleh dapat ilmu Abang lagi lah. tengah baca some of the concept here supaya some of the question here, concept pula, supaya kita menjawab, kita meraihkan sahabat-sahabat kita. So far tak ada apa-apa soalan, jadi kita continue lah Talib. Baik, teruskan okay. Abang Adam. Jadi Abang Adam nak continue balik tentang ada soalan, sorry saya baca satu soalan dulu. Abang Adam, saya selalu mengalah bila ada orang cari pasal. Sampai satu masa saya syarat mengandung disuruh buat suatu pekerjaan yang sangat berat oleh rakan sejawat.
Saya akur tapi dalam hati terdetik doa. Allah Maha menyaksikan, saya pemaaf Abang Adam tapi saya takkan lupa sampai bila-bila. Macam ni lah sahabat-sahabat kita yang bertanya ni. Abang Adam pun pernah lalui benda ni juga. Bila kita punya hidup ni fokus pada yang orang lain, itulah salah satu fear yang kita tak sebut lagi, iaitu fear of external judgment. Okay. Tugas saya pula untuk mencerita konsep dan kita audit diri kita kat mana kita dalam situasi ni. Bila kita mempunyai konsep tidak lupa, memang Allah beri kita memory. Ya. Remember, Abadam mungkin pernah share dengan Talib kan, memory, your decision, your belief, your value, your meta program, semua ini membentuk hasil yang akan dapat dalam your filtering system. Masya Allah, very good. Semua ni akan membentuk image diri kita. Jadi tugas kita ialah untuk melihat yang mana yang membina, yang mana memusnahkan. Jadi kalau ada episod yang kita tidak membina, kita audit balik, kita tukar skrip tu. Satu, kita memaafkan. Satu, memaafkan ni dengan penuh ikhlas. Ya, penuh ikhlas di mana kita kat padang mahsyar nanti, kita yakin bahawa kita akan menjadi seorang yang sangat ringan tanpa ada beban kat badan kita. Seperti ibarat Abang Adam bagi metafora hari tu, bila kita nak naik ke bukit, contohnya kita nak pergi Genting, Talib, kita nak pergi Genting kan. Talib bayangkan macam kereta Talib ni, kita nak pergi Genting. Kita bayangkan ganting, nak pergi Genting tu apa nama ni? Leko. Bukan. Liku-liku kehidupan kita tu, macam ke kiri, ke kanan, ke sana, ke sini kan. Lepas tu kita punya bukit tu, kita nak, bukan main rak lagi, kita nak naik tu. Bayangkan bila kita berat kereta tu berat, mempunyai emosi-emosi negatif yang menjadikan kita beban. Rasa-rasanya nak sampai ke destinasi tu ringan ke, selesa ke? Payah kan. Jadi kita membuat pilihan dalam hidup. Kita nak buang tak semua ni supaya kita dalam hidup ni kita fokus nak pergi ke depan dengan ringan, dengan tenang, sebab kita nak cari redha Allah je, bukan pautan manusia. Wow, nak cari that objective of nak redha Allah tu Abang, dia bukan sekali-sekali datang, kadang-kadang tak datang-datang. Macam tak ada. Kalau macam sekali-sekali datang tu boleh lah, tiba-tiba macam Talib mengakulah. Sebelum dapat ilmu pada bonda, macam memang kita pergi dengan kelas agama, kita pergi dengan syarahan, kita dengan ceramah, tahulah. Tapi kita sibuk dengan urusan kerja. So, kita tahu, okay, kalau dah dapat sekian-sekian banyak duit, buat ni. Buat kerja banyak ni. Terpaksalah mengaku walaupun rasa malu sekarang ni, memang jaranglah terlintas kerana nak dapat redha Allah. Kalau mungkin, kalau cakap pun dekat mulut je. Okay. Suka Abang nak share pasal 5 prinsipal kejayaan tu, mungkin itu akan menjawab soalan Talib lah. Sebab dalam one of the principle of success tu ialah sukses yang nombor 5, alamat tak cakap dalam satu lagi, dah pergi ke nombor 5 ya. Tapi tak apa. So basically it is about kita punya, okay, kita ni satu zahir kan, kita nampak satu badan kan. Okay. Kita harus mempunyai connections yang sangat kuat dari segi mental, kita punya emosi dan kita punya spiritual. Kena ni semua ketiga-tiga ni kena ada sinergi untuk kita mendapatkan impact. Contohnya fiziologi lah, cara badan kita bertindak, cara badan kita bertindak daripada satu organ ke organ yang lain, cara kita menjaga kesihatan. Dan emosi pula adalah satu perkara yang tak nampak. Jadi Abang dah cakap pasal emosi dah. Dan spiritual tu kena connect juga. Jadi sebagai orang Islam ni, kita Masya Allah cukup. Masya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Kita punya anugerah yang Allah berikan ni, kita mempunyai paksi iman tau. Kita kena yakin pada judgment day, yang mana salah satu iman sebagai orang Islam ni, kita kena yakin pada hari judgment day tu. Bayangkan masa tu, you akan disoal. Masa soal tu, kita tak mampu nak tengok orang lain dah. Kita tak mampu nak tengok orang-orang lain. Kita nak selamatkan diri kita. Jadi kalau hidup ni, kita kena tengok hidup kita ni kat dunia ni, sama juga kat akhirat nanti. Jadi kalau kita nak free dekat akhirat nanti, kita kena free semua beban ni kat dunia ni. We have to consciously, proactively speak to our thoughts. Eventually it become your belief. Abang Adam yakin benda tu. Ya? Baik. Boleh Jadi Abang Adam harap dia menjawab kepada saudari kita tadi. I understand what you're going through. I have gone through that before, so I'm sharing from my personal experience. Jadi berbalik kepada 5 steps prinsipal kejayaan tu.
perkara yang sangat penting for the first step dalam kehidupan tu, what do you want to achieve? You kena tahu apa you nak capai. Betul tak, Talib? Baik. Ini Contohnya, pasti prinsip kejayaan prinsip kejayaan. Hopefully Okay. this will answer all your all your fears lah, daripada 6 fear tu. Kena sangat ada benda ni. Okay, first contohnya macam Talib sekarang ni nak pergi ke belajar marketing. Okay, memang dari segi dunianya kita nampak nak belajar marketing ni nak berjaya dalam bisnes. Tapi Abadam minta sangat dalam setiap smart yang Talib buat dalam satu, know your outcome kan. Know your outcome mean objektif kehidupan, betul? Jadi objektif kehidupan tu kita lakar kita punya smart. Jadikan dia spesifik. Jadikan dia measurable. Tulis attainability 1, 2, 3 macam mana nak capai spesifik tu. Dekat marketing tu nak capai apa ya. Measures tu nak capai apa, nak berapa grow 3,000 ke 4,000. Tulis spesifiknya. Kena ada tempoh masa seperti Abadam kata, sebab itu ialah punca disiplin kita. Dan yang paling memberi impact ini pendapat Abadam ialah impact. Talib belajar marketing tu untuk apa? Kena cari impact yang nak cari. Katakan dah dapat ilmu tu pada hari ni, besok dah buat 70%. Apa yang impact kita nak nampak daripada marketing tu? Itu yang akan connect with your soul, tau. Okay. The impact tu lah. Impact tu yang impact tu yang akan menemui jalan garis-garis putus yang perkataan Abang Adam kata tadi, redha Allah tadi itulah. Betul, insya-Allah. Dan sebagai hamba Allah ni, salah satu perkara yang Abang Adam pegang daripada ceramah yang Abang Adam pernah dengar daripada Ustazah Nur Hafizah tak silap Abang Adam, yang mana kalau kita buka surah Nuh, Nabi Nuh kan? Surah Nuh, ayat 10 hingga 12 tak silap Abang Adam, yang mengatakan kita ni, tugas kita kat dunia ni, kalau kita bertaubat aja, kita akan dicurahkan rezeki yang tak berhenti. 10 ayat 10 hingga 12 if I'm not mistaken. That's right. So let me see whether I have that ayat with me. Abang bacakan. Sebab apa Abang bacakan? Sebab dia akan melihat, Talib insyaAllah akan melihat you punya bahagian impact tu selaras dengan ayat ni. Baik. Okay, let me see whether I have the ayat. Alhamdulillah ada. Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya adalah Dia Maha Pengampun. Ini ayat 10. Ayat 11, sekiranya kamu berbuat demikian, Dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Dan ayat 12, dan Dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah, the moment I understand this, Abadam rasa Masya Allah, banyak betul. Aku kena cuci. Okay. Clorox. That's why I told you yesterday. The day before yesterday kan. One of my ibrah yang Abadam dapat tahun ni. Ingat Abadam cakap setiap last 10 days of Ramadan Abadam pergi tanah suci kan. You bayangkan berjuta-juta makhluk pada 27 malam Jumaat tu dengan kita nak solat apa qiyamul lail semua tu, kita akan dihimpit dan sebagainya kan. Tetapi tahun ni masya-Allah sangat cantik. Abang Adam, ini bukan nak buka aib ke apa-apa, just cerita untuk perkongsian lagi sekali. I managed to get that feel of completely alone with Allah sahaja. Sangat mahal. Tak dapat nak bayangkan kata-kata yang biasa ni. Jadi apa yang Abang Adam nampak dalam itu lah, Abang Adam dapat rasa yang ya Allah, when aku sentiasa mohon taubat, Ya Afu, Allah yang memaafkan, Ya Ghaffar, Allah yang mengampunkan dosa, Ya Tawwab, Allah yang maha pemberi taubat tu, rasanya sangat berbeza. Talib, I'm just telling you, life change tau. Masya Allah. Okay, I'm sharing this sebab I think kebanyakan kita ni semuanya insyaAllah mempunyai iman yang sangat baik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sharing ni, ingat balik Talib, apa yang Talib nak buat dekat marketing ni, Talib, memang kita nak nampak pasal dunia ni, semua pasal numbers, figures kan. Come on, I'm a businessman, right? Everything in PMLC is all about scorecard, betul tak? Jadi I'm sharing this with you dari segi pengalaman hidup sendiri, daripada sebelum menjadi Islam kepada dah menjadi Islam, sangatlah berbeza nikmatnya. Dan yakinlah pada Allah, kalau dah tiba waktunya dengan semua usaha yang Talib buat, dengan asbab yang dah ada, Masya Allah dia akan sampai jugalah. Takkan ke mana.
Okay. So InsyaAllah. cari your impact dari segi spiritual tu. Boleh ya? So that Baik. is the first part. So I'm going to the second part sebab Talib pun tak masa 15 minit lagi kan. So Abang Adam cuba summarizekan secepat mungkin so that kita semua dapat ilmu ni lah. Baik. Okay, yang kedua, take action. Jangan berangan-angan mak jenis aja. Tulis dekat dream board, tulis dekat vision board. kita tak mengamalkan. Tak boleh Talib. Ini 70% ni kena buat. Bukan action biasa, bukan action biasa tetapi massive actions. Perkataan yang Abang Adam pakai ni. Massive tu. Okey, dia kena sangat-sangat kukuh. Maksudnya apa yang kita nak buat, kita kena tengok audit. Mindset apa yang kita kena ada. Ilmu apa yang kita kena cari. Bagaimana kita nak menggunakan 24 jam sehari tu. Bagaimana kita nak gunakan setiap saat tu. Audit so that apa yang you niat tu, you focus on doing that alone. Kita manusia ni cepat lara, cepat sebab kita ada attention span yang tak membantu kita dalam sudut fokus kan. Jadi apa kita kena sentiasa audit waktu kita letak ke arah mana. Apa skills yang perlu kita ada? Katakan marketing nak jadi sebagai businessman ni. Apa skills yang kita cari? Ilmu hisap macam mana? Ilmu accounting macam mana? Ilmu menjaga manusia HR macam mana? Ilmu strateginya macam mana? Belajar tak strateginya macam mana? Belajar tak strategic marketingnya? Faham tak data-data bisnesnya? Itu contoh yang Abang Adam bagi dari segi orang yang nak ke arah ke bisnes. Jadi kena tahu how do you spend your 24 hours? How do you spend to increase your knowledge and skills? Apakah resources yang kita ada untuk mencapai kejayaan tersebut? Tengok semua tu ya. Apa lagi? Okey, apakah role models yang kita kena cari? Contohnya Talib. Nak berjaya kat bisnes. Cari role model yang sangat positif, yang mempunyai iman yang teguh, yang nak jadi. So because life is about modeling. Remember kita punya fasa kehidupan, kita ada imprinting, kita ada role modeling, kita ada socialization. So role modeling is one of the NLP techniques untuk kita jadi orang yang hebat. Dan apa buku yang perlu dibaca, apa ilmu yang kena buang, apa mindset yang kena buang, itulah dalam tips kedua, which is take action. Ingat, take action, not just do all this, tapi untuk massive action. Yes, tapi untuk menjawab semua soalan yang Abang Adam dah cakap tadilah. Boleh follow sahabat-sahabat kita Baik. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, please share. Ilmu ni sangat mahal. Sebab apa? Ilmu yang mahal ni untuk kebaikan diri. Bila mana kita mendapat kejayaan, insya-Allah semua akan menjadi manis. Betul. Macam kalau kita ni tulis macam Suhaila Tukimin, Allahu Akbar, ilmu sangat-sangat mahal. Betul. Jadi siapa-siapa yang dan share, boleh tak respon dekat saya dan share. Thank you so much. Kongsi dekat dalam grup-grup mereka-mereka yang memang memerlukan. InsyaAllah kita tahu ada orang memang tak tahu kat mana lah jalan nak keluar ni kan. Ini di antara ilmu-ilmu. Kerana ilmu ni adalah gerbang kepada jambatan untuk kita keluar daripada jalan yang sempit. Cuma Abang Adam, saya tadi dapat catat beberapa perkara lah kat sini. Apa yang tadi tengok, Abang Adam ada banyak sangat maklumat lepas tu ilmu-ilmu NLP ni semua. Kalau katalah saya nak mencadangkan, sebab mungkin saya ni saya ni jenis visual. Saya suka tengok, menulis dan sebagainya. Okey, siapa suruh drive tadi? Siapa suruh drive? Saya dah terlepas tadi, tapi saya cuba nak mengingat kan. Okey, ada tak peluang kalau macam Abang Adam ada e-book ke apa ke, jadi mungkin sambil Abang Adam kita belajar ni, release buku tu dan sambil tu kita go through all the session ni. Okay, ada peluang tak? Boleh Abang Adam cakap macam ni, boleh macam ni Abang Adam ni penyampai sebab Talib ni kira tools yang untuk buat semua ni. Abang Adam serahkan apa yang Talib nak. So bila dah tiba waktunya kita buat apa yang Talib nak Sebab Adam cerita, Abang Adam berkongsi je. Abang Adam tak nak fikir benda tu. Serahkan pada Talib. Beres. Okey. Talib nak, insya-Allah Abang Adam boleh. Ya? Saya minta kebenaran Abang Adam lah. Boleh, insya-Allah. Ilmu ni bukan ilmu saya, Talib. Saya berkongsi ilmu je ya. Baik. Okey. Now, kita sempat ke Talib nak go through the step 3, 4 dengan 5 ni? 3, 4 dengan 5. Sekejap. Talib tengok. Ya, orang dah menuntut lagi 3 prinsipal. Kejap Talib tunggu jawapan. Okey, rezeki sebab Tok Guru tu masih lagi dalam perjalanan. So I have time.
InsyaAllah syukur. Kita pun ada ramai lagi yang minta dalam grup pun minta lagi Badam. Okay, Abadam continue boleh? Boleh. Okay, so kita dah cakap pasal satu, cari outcome yang kita nak, massive outcome, objektif, satu outcome yang kita nak. Kedua, action, bukan setakat calang-calang action, massive action. Dalam proses massive actions ni, tanya semua soalan-soalan yang Abadam dah tanya tadi. So I don't have to repeat lah kan. Tali dah catat semua kan. InsyaAllah. So perkara yang ketiga yang Abadam nak cakap ialah kita kena memantau apa-apa proses dalam kehidupan ni kita kena memantau. Jadi ilmu yang kita buat pada hari ni ialah proses pemantauan tentang kita punya fear. Nampak semua kawan-kawan? Pemantauan, observations. Why do I have the emotion of fear? Itu kan satu soalan, itu kan satu audit. Betul tak? Betul. Okey, jadi pemantauan kena ada bukan saja dekat proses bisnes, proses kehidupan dengan family, anak-anak kita kena pantau dan sebagainya. Kalau yang mendengar ni nampaknya kebanyakannya ialah wanita-wanita masya-Allah yang soleh-soleha kan. Sebagai suami pun kita kena pemantau sebab anak-anak tanggungjawab kita semua kat rumah kena jaga. So pemantauan tu kena ada proses juga. Jadi kita kena audit balik situasi yang kita nak capai kita punya objektif tu tepat tak Talib? Ya. Adakah dia membantu? Is the environment helping? Dengan orang-orang yang kita bergaul, dia membantu tak kita untuk mencapai kita punya objektif tu? Adakah kita punya resources tu cukup ke tak cukup? Sama ada dia membantu kita untuk mencapai ke tidak? Kalau semua ni ke arah yes, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, dan kita tahulah nak buat apa kan? Betul tak Talib? Ya. First tadi apa antara benda yang kita kena check? Kita nak pantau apa? Environment, resources. Environment tu kita tengoklah sama ada environment yang kita ada tu membina ke tak. Sebab kita mempunyai pilihan Talib untuk kita elakkan environment yang tak membina kan. Contohnya macam in my situations, macam mungkin ramai yang kenal Abadam kan. Talib kenal Abadam, ramai tak kenal. Maybe I share a bit aja. So as I'm growing up, there's a lot of unsur-unsur yang tak membantu. So you need to memekakkan telinga, membutakan mata. Tutup mata. Okey. Seperti yang kita nama Allah ialah ya Samir ya Basir. Kita memohon pada Allah untuk kita lihat perkara yang penting sahaja, dengar perkara yang penting saja, sebab semua ni dia akan influence kita punya thoughts dan the thoughts will change your belief tau. And you need to jaga your emotion So benda-benda ni Abadam sangat particular. That's why I'm very particular with my time Talib. 24 hours Abadam betul-betul plan. Contohnya macam ada talk macam ni pun dah siap-siap buat meeting pagi-pagi, dah siap dengan anak-anak macam mana. Setiap waktu harus dijaga, dipantau. Sebab you are the only one that can control yourself. So anything happen negatif, jangan nak salahkan sesiapa lah. And then cari resources yang perlu. Kalau resources yang kita dah ada sebelum ni tak membantu, cari resources yang baru. People, ada orang yang akan membantu, ada orang yang tak akan membantu. So kita pilihlah mana yang membantu, mana yang tak membantu. Ya? Baik. Okay. Boleh follow Dan skills, contohnya skills, kita tu cukup ke? Kita tahu ke apa yang macam contohnya unconscious incompetence tu macam mana tu? Kita tahu tak kalau kita nak capai objektif tu, kita cukup ke ilmu? Kita cukup tak skills ataupun skill bahasa Melayu apa Talib skill bahasa Melayu skill adalah skill, bukan latihan skill adalah tapi fahamlah kawan-kawan kita semua faham kan? Okay. Biasanya skill itu digunakan secara meluas. So bila you are clear of your outcome, you nak capai sesuatu objektif tu, you kena tanya diri you sama ada skills you tu ada ke tak ada. You punya knowledge cukup ke tak cukup? Are you under the first level which is unconscious incompetent or conscious incompetent? Jadi bila kita nak pergi ke tahap ketiga, conscious competent dan unconscious competent, kita kena berilmu. Kita kena mencari ilmu. Jadi apa yang kita tengah buat ni lah tengah mencari ilmu. Jadi besok kita kena pakai. Betul tak? Ya? Baik. And then we also spoke about role modeling. Ada tak role modeling yang kita nak dapat tu dari segi macam Talib mungkin mencari sifu, mencari guru dan sebagainya. So you have to have those things. Macam contohnya Abadam, kalau Abadam nak tengok role model tentang orang bersedekah, I cari orang yang macam mana I nak role modeling.
Faham. Okay. Contohnya macam like when I want to like macam Abah Adam ni, Abah Adam dari kecil Abah Adam tak reti bahasa Inggeris langsung. Abah ni bahasa Melayu lagi power daripada bahasa Inggeris sebab my sekeliling. So when I was in my secondary school, memang bahasa Inggeris teruk. Jadi Abah Adam ingat lagi when I was in form 2, Abah Adam switch on kepada TV2, RTM 2 pukul 10 pagi Ahad. Abang Adam akan turn kepada Oprah Winfrey untuk motivasi diri dengan kelam kabutnya Abang Adamnya like masa tu, dengan ributnya, dengan badainya. So she was somebody that I role model. I want to be like her. I want to come up from this rut. I want to be successful. I want to be knowledgeable. I want to be skilled. I want to be kind, you know, not just about money, everything. So I want to be kind dan sebagainya. So she was my role modeling lah. Yeah. Baik. You have to find. So if you want to have a businessman, who is your role modeling? Alhamdulillah, when I was in a multinational, Masya Allah, semua kat sana, Masya Allah, they are all very smart people. Masya Allah, tabarakallah. So you become one lah eventually kan. Sebab it's a very selected company. So strategy is something that it comes very easy with me. So you kena cari benda yang tak ada, apa yang ada. Ya, itu ialah tips ketiga. Tips kedua dan pemantauan untuk audit balik apa yang tak cukup. Dan keempat ni sangat penting, saya rasa kat sinilah ramai yang tersangkut. Tak kisah dari segi kehidupan, relationship, hubungan, silaturahim dan sebagainya, dalam bisnes ke mana-mana ke, semua orang akan tersangkut pada poin keempat tu ialah memiliki sikap yang fleksibel. Now, sikap yang fleksibel ni merupakan salah satu behavior untuk excellence character ya. Dari segi NLP-nya, kalau kita ingin mempunyai excellence behavior, one of the character that is required is to be flexible. Okay, in what way Abang Adam nak jadi flexible? Adakah flexible tu menjadikan kita tak tegas? Ataupun apa framework dia? Flexible tu jenis macam mana? Okay, selalunya kalau kita lihat, kita ni cara kita punya budaya ke, kita punya sikap ke, behavior is determined by a lot of things like kita punya upbringing, kita punya pendedahan di sekolah, kan? Contohnya mungkin I give you one contoh lah. Mungkin kat sekolah kita diajar hanya untuk menulis nota, mengurangkan persoalan, ataupun mengurangkan talking. Sebab it's one way of learning. Tapi kalau if you go to American culture ataupun university, like I would say top universities, you are not expected to listen, you are expected to talk more. You need to critical thinking. So itulah satu sikap yang mungkin tak ada. Jadi kita kena masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaum. Itulah maksudnya flexibility tu. Tetapi mengaum dengan cara yang berakhlak ya, bukan cara yang ganas. dan harimau berakhlak. Dan be flexible mengikut kita punya paksi agama ya, jangan ikut benda yang na'udzubillah min zalik lah ya. Itu yang kena ada. Contohnya kalau apa yang akan berlaku kalau kita gagal, apa yang kita kena buat bila ada orang tak tolong kita, apakah yang kita kena buat bila projek tergandala. Contohnya macam COVID ni, projek Abang Adam ni ada banyak yang tergandala. Am I going to be like non-flexible? I need to find ways to be flexible untuk cari jalan lain. Contohnya Abang Adam tengah buat projek ni, the renovation cannot start masa pagi, dia kena buat pasal malam. So the team has to be flexible. You know, the people have to have a different mindset. Kita tak boleh ikut cara lama. The new normal is a way to be flexible. Nampak? Dah nampak belum? Dah nampak Nampak. Faham dah. Dan sangat penting bila kita ada contohnya macam tak boleh lupa benda-benda negatif. Are you being flexible with your life? It's a question mark. Cuma masing-masing dapat menjawab soalan tersebut ya. Okay, I'm going to go with the last one, which is operate dengan fisiologi ataupun psikologi yang berpaksikan the mind, the body and the soul is connected. Macam mana tu? Kita punya mind, kita punya physical, kita punya soul kena connected. Dia tak boleh contohnya tak connected. Contoh apa yang abang nampak sekarang ni, basic objektif. Saya nak sihat. Okay. Fisiologi badan tu mengatakan nak sihat,
tetapi emotion asyik nak binge eat, nak marah dan sebagainya, dan kita punya niat tu tak mencari impact betul. Body, mind and soul. Your mental kena betul, your mind kena betul, your soul kena tepat mengikut paksi agama. Sebab kita ni beruntung sebab kita mempunyai kita mempunyai iman. Iman. So banyak orang akan sangkut kat bahagian soul ni bila dia tak dapat nampak the big picture. Maksudnya dia tak nampak akhirat tu. Kan? Boleh faham Faham. Okay, itu aja 5 sharing Abang Adam. Jadi itu ajalah nak cerita untuk pada hari ni. Kepada semua fear-fear kita, kalau kita audit balik semua kita punya belief, principle success tu, campur dengan semua kita punya tools yang Abang Adam dah bagi, dari segi 3 cara untuk menghilangkan fear. Tengok balik putaran tu kat mana kita kena audit, buat action plan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan nampak cahaya at the end of tunnels. Wow. So rugi kalau Talib tak sedut ni buat dalam bentuk video. Siapa nak benda ni dibukukan? Contoh yang saya dapat catatnya, sambungan tadi memula tadi kita start dengan 6 jenis fear. Lepas tu Abang Adam tanya 3 cara nak atasi fear. Abang Adam pun dah bagi tadi. Lepas tu kita pun kenal pasti fear-fear tu semua, jawab soalan, dan kita tadi baru je go through 5 langkah untuk berjaya atau 5 step prinsip kejayaan. Lepas tu ada kita kena pasti apa outcome kita nak buat. Lepas tu take action. Action ni macam mana? Yang massive gila. Massive gila boleh pakai. Yang massive sangat 70%, iaitu ada kena audit, kena ilmu apa kita tahu, set skills apa kita nak, resources kat mana nak cari, role modeling. Lepas tu kita kena buat pemantauan tu, poin yang ketiga. Pemantauan tu macam mana, dari segi apa? Abang Adam mention tadi environment, resources, skill, knowledge apa. Lepas tu yang keempat, ini ramai orang tak ada, tak fleksibel. Tak fleksibel, kita tak nak lupakan masa lampau dan sebagainya. Dan yang kelima tadi, beroperasi dengan keadaan mind, body and soul connected. Contoh, Abang Adam betulkan saya. Contoh, kalau kata saya tahun 2020 ni, saya nak badan slim, fit, apa semualah. So, otak dia cakap macam tu, tapi makan 3 pinggan, 4 pinggan, no point. Tak seiring. Jadi itulah yang saya nampak lah. Saya rasa, Talib, semua ni nampak lebih jelas bila mereka membuat smart tu. Sebab smart tu adalah perkara yang zahir, kita nampak. So, kita masa tulis tu, kita akan nampak apa yang betul, apa yang tak betul. As we go through these 5 stages of principles to be successful, kita akan nampak dengan lebih senang lah, ya, daripada kita kita cakap macam tu aja kan. So it's important to really do the 70%, sebab I have spoken so much dalam 7 sesi live ni. Apa yang Abang nampak lah dalam hidup kita ni, kalau kita sentiasa mendengar ilmu tetapi kita tak beramal, dia akan hilang cepat lah. Exactly. Baik, lepas tu Abang Adam, saya nak check dengan kawan-kawan kita ni. Nak tanya diorang prefer weekdays ke weekend? Lepas tu diorang prefer session ni pagi ke, petang ke, malam? Betul, good question. Nak tanya you guys, boleh vote tak? Boleh tak saya nak tanya sikit? Sebab apa saya nak tengok secara majority. Inilah feedback, 20% feedback yang kita nak tahu. Berapa ramai yang prefer nak buat weekend ke, ataupun prefer nak buat belah pagi ke, atau prefer nak buat belah petang ke, ataupun prefer nak buat tengah malam. Tengah malam, di belah malam. Tengah malam tu dah tidur dah. Nak bangun tahajud, Talib. Itulah. Okay, tolong bagi feedback. Saya nak tahu, boleh tinggalkan komen anda. Saya sangat-sangat menghargai. Terima kasih yang beri komen. InsyaAllah kita akan kenal pasti you nak waktu yang mana. Tolong bagi feedback. InsyaAllah live ni akan dibiarkan di sini. Dan untuk pengetahuan anda, kita akan replay sesi-sesi ini di dalam YouTube Abang Adam. Adam Chandran, ADDAEM CHANDRAN, di YouTube. Kalau untuk replay, tak ada kat Facebook dah, tak jumpa, minta maaf. Kami akan turunkan dan kami akan letakkan di YouTube. Sebab apa? YouTube lebih mudah untuk anda cari. Itu objektif dia. Impact dia adalah supaya anda boleh cari dengan mudah. Kalau di IG, di Facebook, dia tidak begitu friendly kerana nanti dia akan turun ke bawah dan ke bawah. Sorry, siapa tu? Sorry, kacau daddy dia.
Okay, Abang Adam, thank you so much. Alhamdulillah, Allah Ya. susun waktu cantik and my Tifu tadi tu just nice. Baru je call, dia tadi pun baru sampai. Allah izinkan. On the dot, on your 5th notes, Talib pun selesai. Rezeki Talib berdoa, ya Allah dapatkanlah aku sesi ni. Aku nak sangat, syukur Alhamdulillah. Talking, terus jot down balik apa yang Abang Adam cakap tu, dapat balik, syukur Alhamdulillah. Dan Talib nak dengar balik di YouTube nanti. So Abang Adam, nanti kita check dengan kawan-kawan kita. Okay. Kita waktu yang dia nak tengok, kita try to be flexible. Yes. Yeah, That's why one of the things yang Abang Adam kata, I'm okay to do at night, waktu yang Abang Adam tak fleksibel, tapi kalau inilah waktu yang santai untuk sahabat-sahabat kita, after Isyak, insyaAllah Abang Adam boleh buat just to spare dalam 1 jam macam tu. Baik. Kita tengok apakah feedback kawan-kawan kita, insyaAllah. Ada supaya petang, dia nak petang, supaya tak clash dengan bonda. Ada yang prefer waktu kerja sebab dia nak waktu balik kerja sebab masa tu mengisi waktu jam kereta. Nak weekdays petang. Okay, baik. Mungkin weekend tu nak ada family time ya. Mungkin nak pergi jogging-jogging. Okay, baik, faham. Bagi feedback. Saya nak tahu. Kalau anda tak beri feedback, nanti kita buat waktu lain, dah rugi anda. Dengarkan kawan ya, ilmu ni sangat luar biasa mahal. Bukan calang-calang. Saya, kalau you guys tak nak terima, saya tak kira. Saya akan jadi antara student yang duduk VIP seat lah macam ni. Jadi Abang Adam, thank you so much. Semoga Allah limpah ruah rezeki Abang Adam, membalas segala apa yang Abang Adam kongsikan ini. Bukan saja di dunia. Hai baby. Bukan saja di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin. Okay, baik. Okay, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Talib, selamat. Baik, syukur. Doakan. Terima kasih guys. Doakan saya nak belajar lagi ilmu marketing pula. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak belajar lagi ilmu marketing pula. Terima kasih. Assalamualaikum.